Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, insyaallah pada pagi ini kita baca surah Al-Isra dari ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها
ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا
kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Pagi ini ayat yang kita baca ayat 23 dari surah Al-Isra, cerita tentang perintah untuk mengerjakan atau mentauhidkan Allah dan berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Ayat ni ayat yang famous, ayat yang masyhur, yang menjadi asas kepada ketaatan seorang anak kepada kedua ibu bapanya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Tuhanmu telah menetapkan alla ta'budu illa iyyah, janganlah kamu menyembah, atau supaya kamu tidak menyembah melainkan Dia. Alla ta'budu illa iyyah, tidak sembah melainkan Dia, yakni perintah untuk bertauhid. Wa bil walidaini ihsana, dan dengan kedua ibu bapa hendaklah melakukan atau berbuat baik, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Ayat ini menunjukkan satu, perintah untuk berbakti kepada kedua ibu bapa, dan yang kedua, betapa besarnya tanggungjawab ini kerana Allah Azza wa Jalla telah menyertakan perintah berbakti kepada kedua ibu bapa sejurus selepas perintah beriman dan mentauhidkan Allah. Dan kalau kita tengok dalam ayat yang lain, surah An-Nisa, kan kita nanti sampai tak tahu bila lah, surah An-Nisa ni jauh lagi. Nak sebutnya, Allah Ta'ala telah menyatakan perintah berbakti kepada kedua ibu bapa sejurus selepas perintah mentauhidkan Allah. Jadi kalaulah perintah mentauhidkan Allah tu adalah perintah paling utama dalam hidup, dalam keimanan kita kepada Allah, maka urusan kita sesama manusia yang paling tinggi adalah dengan kedua ibu bapa. Urusan kita yang pertama dalam hidup, urusan dengan Allah Azza wa Jalla. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sekalian para rasul, kitab, apa semua tu urusan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau sama-sama manusia, yang paling utama dan paling pertama adalah berbakti kepada kedua ibu bapa. Yang lain datang selepas itu. Ini menunjukkan besarnya perintah berbakti kepada kedua ibu bapa. Wala imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma, apabila sampai atau jika salah seorang dari keduanya sampai pada umur tua, dalam jagaan peliharaanmu, dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka uf. Baik. Apabila disebut persoalan ini, apakah ketaatan pada kedua ibu bapa ni hanya pada waktu mereka dah capai usia tua? Pasal Allah Ta'ala kata imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Dia kata tidak. Kewajipan ini bermula daripada kita kecil lagi sampailah kita mati.
Cuma apabila kedua ibu bapa sudah menjadi atau sampai usia tua, ditekankan di sini kerana sifat mereka yang sangat berhajat kepada kebaikan anak-anak mereka. Pasal makin lama makin tua, makin lama makin tua. Makin mereka tua, makin mereka berhajat kepada kedua ataupun kepada anak-anaknya. Maka ditekankan di sini bahawa apabila dia sudah sampai usia tua, maka janganlah kamu kata walaupun perkataan kerana sifat mereka yang sangat berhajat dan sensitif pada masa itu. Ai la tasma'uhuma qawlan sayyi'a. Bermaksud kalau pun tak boleh, maka janganlah kamu memperdengarkan kepada keduanya perkataan yang buruk. Katalah perkataan yang baik. Hatta walat ta'fif alladhi huwa adna maratibil qaul as-sayyi. Jangan kata perkataan buruk walaupun perkataan kerana dia adalah serendah-rendah perkataan buruk kepada kedua ibu bapa. Lebih pada lagi tak boleh. Wala tanharhuma, dan janganlah kamu menengking mereka berdua. Kalau menengking lagilah tak boleh. Disebut dalam ini, menengking ini termasuk dalam perbuatan. Wala yasduru minka ilaihima fi'la qabih. Janganlah terbit atau keluar daripada kamu perbuatan buruk kepada keduanya. Berarti ayat ni perkataan pun tak boleh buruk, perbuatan pun tak boleh buruk kepada kedua ibu bapa. Pada kedua ibu bapa. Ini adalah perintah Allah, bukan kerana kemanusiaan semata-mata. Kalau umat saleh, kalau orang yang tidak beriman kepada Allah, kalau mereka bercakap dengan kedua ibu bapa mereka, mereka bangga bila jadi sama satu level macam kawan. Mereka kata kita dengan ibu bapa ni anak-anak kena buat kawan. Betul lah. Kawan tu dalam erti kata kita nak sembang, nak buang dengan dia, nak pergi berjalan sekali. Tapi hakikat realitinya, kita sebagai seorang anak sekali-kali tidak boleh menjadikan dan meletakkan mereka sama taraf dengan kawan-kawan kita. Malah mereka adalah manusia selepas Allah dan Rasul, manusia yang paling kita kena taati. Malah mereka mendahului ataupun lebih daripada pemimpin, pemerintah dan sebagainya. Baik. Perbuatan buruk pun tak boleh, perkataan buruk pun tak boleh kepada kedua ibu bapa. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Bukan setakat tu. Allah Taala kata, qul lahumā, berkatalah kepada mereka perkataan yang mulia, yang baik. Kadang-kadang seorang itu dia menganggap dia ni tak balas dengan ibu bapa. Yang penting dia tak kata huduh ya. Yang penting dia tak berbuat perkataan buruk. Tapi dia tak tanya khabar, dia tak tegur siapa, dia tidak berbuat baik. Sebenarnya itu belum mencukupi. Kerana apa? Kerana Allah di hujung ayat ni kata wa qul lahumā, berkatalah kepada kedua mereka perkataan yang mulia. Bukan sekadar kita ni tidak berkata perkataan yang buruk, bukan sekadar kita tak berbuat perbuatan buruk, tapi kita diperintahkan untuk berkata perkataan yang baik. Dia kata aku tak ada masalah dengan mak ayah, tapi tanya khabar ke tak? Tak balas tu satu, tak kata buruk tu satu, tak tanya khabar tu pun sudah merupakan sesuatu yang melanggar perintah Allah. Kerana dalam ayat depan kita ni Allah Taala kata apa? Imma yablughanna indakal kibara, bila sampai usia tua, salah seorang atau kedua-duanya, fala taqul, jangan kamu kata ini perkataan. Wala tanharhuma, jangan herdik, ini perbuatan. Wa qul lahumā, dan hendaklah kamu berkata kepada keduanya qaulan karīmā, perkataan yang
mulia, yakni yang sopan santun. Sebab tu dalam hadis banyak menyebut tentang berbakti kepada kedua ibu bapa. Wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah. Hendaklah engkau merendah diri kepada keduanya dengan belas kasihan dan kasih sayang. Wa qul, dan katakanlah, Rabbirhamhuma, wahai Tuhanku, cucurilah rahmat kepada kedua mereka, kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka berdua telah mendidikku pada masa kecil. Pada masa kecil. Ini perintah untuk berdoa pula. Berbakti kepada mereka, berbuat baik pada perbuatan, pada perkataan, kemudian mendoakan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana apa? Kama rabbayani saghira, seperti mana mereka mendidikku sewaktu kami kecil. Sebab apa Allah Ta'ala kata, kenapa perintah ini berlaku? Kerana mereka lah yang telah mendidikmu waktu kecil. Ni perintah bukan untuk balas dak. Ni sebab untuk berbuat baik. Ni sebab untuk berbuat baik selain daripada perintah Allah. Ada orang tanya, kalau sekiranya dia tak buat baik macam mana? Ayat ni kata berbuat baik kepada kedua ibu bapa, doakan kepada Allah kerana sebagaimana mereka berbuat baik pada kita pada waktu kita kecil. Tiba-tiba dia kata, aku dulu tidak pernah mak ayahku jaga. Dia duduk dengan keluarga angkat contohnya. Ataupun dia duduk di rumah anak yatim, lama tu lepas dia besar baru dia sedar mak ayah dia masih lagi hidup. Apa situasi pada masa itu? Wajibkah dia berbakti kepada kedua ibu bapa? Jawapannya wajib. Kenapa? Kerana dia je kata mak ayah dia tak jaga dia. Realitinya dia tak akan ada di dunia tanpa mak ayah dia. Betul tak? Dan itu hak-hak yang tidak dapat diberikan oleh sesiapa pun di dunia melainkan kedua ibu bapa dia. Saya dah sebut contoh kan baru ni. Kalaulah kita katakan tanpa mak ayah dia ada, tanpa dia, seorang anak tu, keluarga angkat tu tak akan dapat buat. Tak akan jaga dia, tak akan beli pamper, tak akan hantar sekolah tanpa mak dia mengandungkan dia. Maka ini menjadi kewajipan kepada seorang hamba, seorang anak berbakti kepada kedua ibu bapa. Tak usah katalah orang lain jaga bagi harta berbilion-bilion pun. Hatta dia ni dijaga oleh istana raja sekalipun, tetap saja dia tak boleh bayar harga mak dia melahirkan dia, mak dia mengandungkan dia. Kerana tanpa kelahiran itu dia tidak akan dapat mengecapi seluruh nikmat di dunia ini. Jadi sebab tu dalam ayat surah Luqman kita pernah baca, Allah Ta'ala cerita tentang hak ibu kepada ayah ni lebih 3 kali ganda. Lebih 3 kali ganda. Jadi kalau mak ayah tak jaga pun kena taat, apatah lagi mak ayah ni jaga. Tapi kadang-kadang manusia ni sering lupa. Dia sampai ke puncak, dia sangka dia sampai sendiri. Dia jadi pandai, dia jadi orang yang berpendidikan, belajar sampai degree. Dia boleh kata, aku dulu belajar sendiri je. Duduk universiti sendiri-sendiri je. Makan sendiri, sewa rumah sendiri. Mak ayah pun tak bagi duit pada masa tu, aku pinjam PTPTN, dia kata.
Dah pinjam PTPTN, belajar sendiri, klik rumah pun jarang-jarang. Mak ayah dulu adalah tanya khabar, tapi mereka ni tak tengok. Dia rasa dia sendiri. Padahal dia lupa zaman dia tak tahu apa dulu, siapakah yang telah mengajarkan mereka atau dia untuk berjalan, bercakap, basuh kecing, basuh berak, suap makan. Sehingga besarnya dia saat itu dengan sebab kedua ibu bapanya. Satu nikmat jasa yang tidak terbalas sampai bila-bila. Sampai bila-bila. Kerana itu, siapa yang tidak berbakti kepada kedua ibu bapa disebut dalam hadis tentang perintah orang yang ataupun doa Jibril alaihi salam tentang kerugian seseorang. Dari Anas dan yang lainnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi naik mimbar, kalau kita masih ingat hadis itu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dan yang lainnya, Nabi naik mimbar, Nabi kata amin amin amin. Lepas daripada salat atau sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, apa yang kamu aminkan tadi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril datang kepadaku, Jibril doa, hinalah, celakalah orang yang mana disebut kepadanya namaku tapi dia tidak berselawat kepadaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata amin. Hinalah, celakalah bagi siapa yang masuk Ramadan tapi tidak mendapat keampunan Allah. Hina, celakalah. Dan yang ketiga, celakalah bagi orang yang bertemu dengan kedua ibu bapanya atau salah seorang dari keduanya tetapi keduanya tidak memasukkan dia ke dalam syurga. Yakni dia tak masuk syurga sebab kebaktian kepada kedua ibu bapa, maka orang ni adalah orang yang sangat-sangat rugi dan hina. Baik. Hadis yang seterusnya, seorang lelaki datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak keluar berjihad. Nak keluar berjihad, satu jihad yang tidak fardu ain. Jihad yang belum panggilan semua sekali. Cuma dia minta dia ni nak keluar berjihad yang Nabi kan dia ada hantar troopers dia. Itu perisik-perisik yang pergi jalankan siasatan dan sebagainya, dan ada juga jaga sempadan. Nabi SAW hantar. Jadi ada yang jihad yang tidak fardu ain, ada jihad yang fardu ain. Kalau fardu ain macam berlakunya perang Uhud, semua kena pergi, melainkan orang yang diberi keuzuran baru tak pergi. Kalau perang Khandaq, perang-perang gitu fardu ain semua kena pergi, melainkan orang yang ada uzur. Tapi ada perang yang Nabi tak hantar semua, Nabi hantar sebahagian. Yang ni ada yang duduk di Madinah, ada yang pergi. Maka seorang lelaki datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, dia nak pergi berjihad. Nabi SAW tanya dia, fahal laka min kamu ni ada mak tak? Dia kata na'am, ada. Lalu Nabi SAW kata, falzamha, lazimilah dia. Lazimilah dia, yakni kekal bersama ibu kamu, berbakti kepadanya. Fa innal jannata 'inda rijlaiha, sesungguhnya syurga itu di kaki, di kedua kakinya. Di kedua kakinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Imam An-Nasa'i. Adapun orang kata syurga itu di bawah kedua tapak kaki ibu, perkataan itu menyerupai hadis yang kita baca ni. Tapi Nabi SAW kata lazimilah dia, kerana syurga itu berada pada kedua kaki ibu, kedua kaki ibu. Dan ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan darjat hadisnya adalah hasan. Darjat hadisnya adalah hasan.
Baik. Hadis yang seterusnya, Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Miqdam bin Ma'di Karib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yusikum bi abaikum, innallaha yusikum bi ummahatikum, innallaha yusikum bi ummahatikum, innallaha yusikum bi ummahatikum. Itulah perintah hak ibu ni lebih 3 kali ganda daripada hak ayah. Hak ibu lebih 3 kali ganda dari hak ayah. Dan dalam bab ini hadis-hadis yang berkaitan tu banyak, cuma perintah yang tu jelas kepada kita bahawa berbakti kepada kedua ibu bapa adalah perintah agama yang paling ataupun antara yang paling besar, berbakti kepada kedua ibu bapa. Dalam hadis yang pertama kita baca tadi, celakalah orang yang tidak bertemu ataupun orang yang bertemu kepada kedua ibu bapa tapi tak masuk syurga. Berarti semasa hidupnya dia ada ibu bapa dia. Dan ni sebenarnya satu nikmat yang Allah bagi hatta tidak dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun tak milik nikmat ni. Betul tak? Nabi lahir, ayah tak ada. Umur 6 tahun, mak meninggal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berbakti kepada kedua ibu susu dia, Ummu Aiman hak jaga dia. Ni bukan ibu bapa, baru hak jaga dia. Kalau ada mak ayah Nabi tak tahulah lagu mana. Cuma itulah dia. Allah mentakdirkan kedua ibu bapa Nabi meninggal atau ayah Nabi meninggal sebelum Nabi lahir, dan ibu Nabi meninggal waktu Nabi umur 6 tahun. Itu pun dia meninggal sebelum daripada Nabi diutuskan ataupun sebelum sampai kepadanya cahaya Islam. Adapun yang Nabi buat baik kepada Ummu Aiman dan seumpama dengannya, itulah berbakti kepada ibu susu dan ibu yang telah menjaganya. Cuma kita katakan bahawa bila kita ni ada ibu bapa, lahir-lahir mak ayah ada. Bukan setakat mak ayah ada, kita besar dalam jagaan kedua ibu bapa kita. Kita besar dalam jagaan kedua ibu bapa, kita makan hasil tangan dia, dia pula pakai salin pampers kita dan sebagainya. Sampailah kita mungkin berkeluarga, mak ayah kita ada lagi. Maka di saat itu dia tua lah, berbakti kepada mereka lebih menjadi keutamaan. Lebih menjadi keutamaan. Jadi ini menunjukkan bahawa bila hadis tu celaka siapa tak masuk syurga bila bertemu dengan kedua ibu bapa, menunjukkan bahawa berbakti kepada keduanya merupakan antara asbab utama seseorang itu masuk syurga. Syurga depan mata. Kalau jumpa kena mak ayah ni, maknanya syurga depan mata. Tinggal lagi nak masuk je. Tapi tiba-tiba tak masuk, Nabi kata orang ni hina lah, orang yang jumpa kedua ibu bapa tapi tak masuk syurga. Semoga Allah Azza wa Jalla merahmati kedua ibu bapa kita semua, memberkati mereka yang masih hidup, mengampuni mereka yang telah meninggal, dan menjadikan kita anak-anak yang taat dan berbakti kepada kedua ibu bapa. Berbakti kepada kedua ibu bapa. Dan begitu juga hadis yang kata falzamha, lazimilah ibu kamu kerana syurga di tapak kakinya, inda rijlaiha, kerana syurga di kedua tapak kakinya. Cara mana berbakti itu terpulang kepada masing-masing lah. Terpulang kepada masing-masing cara. Kadang-kadang tanya khabar,
Tanya khabar, balik kampung. Hak boleh kan balik kampung, balik kampung. Hak boleh tanya khabar, tanya khabar. Hak ada duit, bagi duit. Terpulanglah mana-mana. Ada yang ibu bapa tak berhajat kepada duit anak-anak dia, ada juga. Ada anak-anak nak tanya khabar je. Ada seorang tu dia pencen, saya baru jumpa. Dia kata dia memang dia tahu anak-anak dia susah, dia cari kerja lepas pencen cari kerja. Saya kata anak ada. Anak kerja doktor lagi. Tapi dia tak nak nyusah. Ada juga jenis lagu tu. Dia tak nak menyusah, dia duduk di surau. Kata kita mikir, tak boleh nak fikir, tak boleh nak brain kita macam mana. Ada. Tapi kalau anak-anak ni, kalau ayah siapa pekat duduk di surau, kita untuk mikir banyak kali. Betul lah ayah tu tak nak menyusah kepada anak. Tapi janganlah sampai gitu kan. Kita lah kena proaktifnya. Kena proaktif supaya nak jaga kedua ibu bapa dengan sebaik mungkin. Pasal itu syurga kita. Pasal itu syurga. Semoga Allah Azza wa Jalla juga mengampuni kekurangan kita. Sebab memang kita tahu kita kurang banyak dalam berbakti kepada kedua ibu bapa. Siapa yang boleh berbakti kepada kedua ibu bapa, itulah nikmat, anugerah yang besar. Mungkin orang ni gaji tinggi, gaji dia tinggi, kerja di luar negara atau kerja di luar negeri. Mak ayah di kampung, dia ni kerja di luar negeri. Kerja di Kuala Lumpur, mak ayah duduk di kampung. Gaji puluh-puluh ribu. Adalah seorang adik-beradik itu mungkin tak kerja kampung je. Mungkin kerja kampung, buat padi sikit-sikit, noreh getah sikit-sikit, ataupun tak ada apalah, duduk dengan harap bantuan adik-adik je, tolong jaga mak dan sebagainya. Boleh jadi di sisi Allah, hak inilah hak paling besar pahala dia. Nah, banding hak gaji besar ni. Jadi andai ada peluang untuk berbakti, berbaktilah. Dan berdoalah dengan keampunan Allah, kerana kekurangan kita dalam bab ni memang banyak. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampunkan dosa-dosa kita dan kekurangan kita dalam berbakti kepada kedua ibu bapa. Baik. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Dan Tuhanmu mengetahui. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, kalaulah engkau melakukan kebaikan. Kalaulah engkau berbuat kebaikan. Fa innahu kana lil awwabina ghafura. Dan kalaulah kamu berbuat kebaikan, sesungguhnya dia adalah yang maha pengampun lagi yang menerima taubat. Qala Sa'ad bin Jubair, huwa ar-rajulu takunu minhu al-badirah ila abawayhi wa fi niyyati wa qalbihi annahu la yu'khadhu bihi wa fi riwayah la yuridu illa al-khaira bidzalik. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awwabina ghafura. Kata Sa'id bin Jubair, dia adalah lelaki yang berbakti kepada kedua ibu bapa, dan di dalam hatinya, dalam niatnya, dia tidak dihukum disebabkan kecuaian dia, atau dalam riwayat yang lain, dia tidak menginginkan dengan kebaktian itu melainkan kebaikan. Jadi Allah lebih tahu dalam hati kita ni lagu mana, sama ada di saat kita berbakti kepada kedua ibu bapa atau yang lain-lainnya. Di sini juga boleh kita katakan Allah lebih tahu apa yang ada di dalam hati kamu di saat mungkin seseorang itu diuji dengan kedua ibu bapa. Dia nak buat baik, tapi mungkin kedua ibu bapa dia melihat sebaliknya. Ada juga orang gitu. Kena ada hak adik-beradik duk bergaduh. Orang buat baik ni tak pandai jaga hati mungkin. Ada orang hak duduk gitu gini, sehingga akhirnya
kebaktian dia tidak dianggap kebaktian. Adakah lagu tu? Ada orang kata dia ni habis buat baik dah kepada mak ayah dia, tapi mak ayah dia tak suka kat dia. Contoh, sebagai contoh, kalau andai kata diuji sebegitu, ada orang pernah tanya saya soalan yang sama, habis buat baik dah dia, macam mana? Sama ada kepada kedua ibu bapa sendiri ataupun keluarga mertua lah, kalau kita kata. Pada dia dah buat baik dah, pada dia lah. Tapi dianggap sebaliknya. Sama ada dia benar ataupun tidak benar, itu urusan dia dengan Allah. Kalau betul dia berbakti dah dan niat dia buat baik, Allah Ta'ala kata Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Kata Sa'id bin Jubair, ni orang yang dalam hati dia berniat untuk berbakti kepada, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Tapi jangan sok sendiri pula. Realitinya memang tak baik pun, dia yang rasa dia buat baik. Itu lain lah. Ni pada orang yang memang benar dia berbakti, tapi diuji oleh Allah dengan sikap kedua ibu bapa dia. Ataupun sebagaimana yang kita cerita sebelum daripada ni, seorang yang diuji dengan mak ayah atau ibu yang kurang waras. Ingat tak saya cerita dulu? Seorang doktor di Jeddah, dia didatangi oleh seorang anak yang bawa ibu dia yang sakit. Bila sakit tu, cek doktor, masuk tu mak dia ni rupa-rupanya bukan sekadar sakit biasa, tapi kurang siuman. Siuman. Jadi doktor ni setiap kali dia layan mak dia baik, mak dia kata macam-macam. Kamu tipu akulah, kata nak buat aku pergi Mekah, kamu bawa aku mari jumpa dia ni, kata gini-gini. Dia kata, mak, bukankah aku janji hari Jumaat? Hari ni baru hari gapo, belum hari Jumaat. Dia marah ke anak dia, macam-macam dia kata ke anak dia. Siapa doktor ni pun heran, dia kata budak ni. Lalu dia tanya, mak kamu ni macam mana? Dia kata, mak saya ni kurang siuman dari kecil lagi. Dia kurang siuman dari kecil. Mak dia lahir tu memang kurang siuman lah. Lepas tu kalau dia kurang siuman, ni ada lagu mana beranak ni? Doktor tu kata, ni kisah benar. Dia kata apa? Dulu waktu mak aku ni masuk usia remaja, atuk aku dia anggap mak aku ni kalau kahwin sembuh, sehat. Kan ada jenis gitu kan. Jadi dia pun bagilah kahwin mak aku ni. Rupa-rupanya bila kahwin tak sembuh juga. Kahwin tu tak semua, tapi waktu berkahwin tu Allah takdirkan aku ada dalam rahim mak aku. Jadi ayah aku pun cerai mak aku lepas pada tu. Bila tak semua, ayah aku pun cerai. Aku pun lahir masa tu, tok aku yang jaga. Tok aku jaga. Habis tu mak kamu tak jaga, mak ni ginilah dia. Tok aku jaga, lepas aku besar lah ni, akulah pula jaga mak aku. Doktor ni berkata, dahsyat hebat budak ni. Cuma aku nak tanya soalan. Dia kata, wahai anak, makmu ni tahu kamu ni anak dia? Pasal mak dia kurang siuman. Gila, mak dia gila. Makmu ni tahu tak mu ni anak dia? Budak tu jawab apa budak ni? Remaja dalam cerita doktor di Jeddah ni. Wahai doktor, boleh jadi mak aku ni tak kenal aku. Tapi aku tahu Allah kenal aku ni anak dia. Allah tahu aku ni anak dia. Jadi dia berbakti kepada kepada ibu dia sebagai seorang ibu, walaupun mak dia tak kenal dia. Kerana dia kata Allah tahu aku ni anak mak ni. Doktor tu kata, aku tak pernah tengok seorang budak taat kepada ibu dia sebagaimana budak ni dengan ibu dia. Itulah nilai satu ketaatan. In takunu salihin, kalau kamu berbuat baik, fa innahu kana lil awwabina ghafura.
Kata Sa'id bin Jubair, ayat ni merujuk kepada lelaki yang berbakti, dalam hati dia ada kebaktian. Dia tahu niat dia baik, dia nak buat baik kepada mak ayah dia. Walaupun tidak dihargai, walaupun tidak diiktiraf, walaupun tidak kenal. Lalu kenal apatah lagi. Ni qala Qatadah lil muti'ina ahli salat. Ayat ni merujuk kepada semua, merujuk kepada orang yang taat kepada Allah, iaitu ahli taat, ahli salat. Berkata Sa'id bin al-Musayyib fi qawli fa innahu kana lil awwabina ghafura alladhina yusibuna adh-dham thumma yatubun wa yusibuna adh-dham thumma yatubun. Ayat ini merujuk kepada orang yang buat dosa kemudian bertaubat, kemudian berdosa, kemudian bertaubat. Berkata Mujahid, humur raji'una ilal khair. Mereka adalah orang yang kembali kepada kebaikan, kembali kepada taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam bab ini Allah lebih tahu dalam hati kita ni apa benda sebenar. Kita katalah apa pun, realitinya berbakti ataupun dalam hati itu Allah saja yang lebih tahu. Jadi berbuat baiklah kepada mereka, kedua ibu bapa dan yang lain daripada mereka. Kemudian barulah datang perintah untuk berbuat baik kepada lain. Wa atidal qurba haqqau. Berilah, hendaklah engkau berikanlah kepada kaum kerabatmu, kepada orang miskin, orang musafir, akan haknya masing-masing. Baru lepas kedua ibu bapa, barulah mari orang lain. Baik. Tentang hak orang lain itu kita akan sambung besok hari. Kita akan sambung besok hari. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita ni anak yang taat kepada kedua ibu bapa kita, berbakti kepada kedua ibu bapa, dan senantiasa mendoakan mereka dengan kebaikan, dan semoga Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita dan ibu bapa kita serta keluarga kita di dalam syurga di akhirat nanti insya-Allah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.